الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita dah sampai di muka surat 62 pasal yang ke-35 ya. Bab fadli man yasilu za rahimi al-zalima. Bab pada menyatakan keutamaan orang yang menyambung hubungan keluarga yang zalim. Yang menyambung hubungan silaturahim terhadap keluarganya yang zalim. Kita baca hadis ya. Haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Isa ibn Abdurrahman an Talhah an Abdurrahman ibn Awsajah an al-Bara qala jaa a'rabiy faqala ya nabiy Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah qala la in kunta aqasarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'alah a'tiq an-nasama wa fukka ar-raqabah qala awalaysata wahidan qala la itqus nasama an ta'tiqa an-nasama wa fakku ar-raqabah an tu'ina 'ala ar-raqabah wal manihatul raghub wa al-fai'u 'ala zir-rahim fa illam tutiq dhalik fa amru bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa illam tutiq dhalik fa kuffa lisanaka illa min khair. Ya bunyi hadisnya. Kita nangga bahasa Arab dalam hadis tu berbanding dengan Quran, Quran mudah. Hadis tu nya macam berbeza sikit perkataan digunanya. Apa makna hadisnya tadi? Muka surat 63 daripada Al-Bara. Al-Bara tu namanya Azib namanya sebenarnya. Al-Bara bin Azib. Namanya Al-Bara, bapa yang nama Azib. Beliau telah berkata, telah datang seorang badui. Badui itu artinya orang Arab kampung lah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, wahai Nabi Allah, ajarkan kepadaku akan satu amalan yang akan memasukkan aku ke syurga. Ya ditanya. Rasulullah SAW telah bersabda, walaupun perkataan engkau ringkas, namun engkau telah memperluaskan pertanyaan, kata Nabi. Ringkas je soalannya nak. Apakah amalan yang membolehkan aku masuk syurga? Engkau merdekakanlah hamba, lelaki atau perempuan. Zaman masih ada hamba dulu lah. Zaman kini tu dah saya ada hamba lagi. Engkau merdekakanlah hambamu. Sama ada hamba ya seorang lelaki atau perempuan. Dan merdekakan hamba riqab. Yakni hamba yang diperluang untuk tuannya untuk menebus diri. Yang cari duit. Nebus dirinya supaya merdeka. Jadi kita merdekakan. Beri duitnya. Nah kau bebas. Siapa melakukan benda yang pertama memerdekakan hamba biasa atau merdekakan hamba riqab. Hamba riqab itu ialah hamba yang disuruh memerdekakan dirinya dengan mencari jumlah wang sekian-sekian banyak yang dimau oleh tuannya. Maka tuannya simpati. Makanya pun beri duit. Nah, kau merdeka diri kau. Okay. Maka orang tu
salah satu kategori yang akan masuk syurga. Kita kena itu si ada lah. Kena masa tu si ada hamba dah. Tapi ada peluang lain. Apa peluang lain kita? Badui itu berkata, bukankah keduanya adalah sama? Hamba dengan hamba riqab kan sama katanya. Rasulullah telah menjawab, tidak sama. Si sama. Memerdekakan hamba ialah bahawa engkau memerdekakan hamba. Sedangkan memerdekakan hamba riqab, bahawa engkau membantu atas memerdekakannya. Ayah bezanya. Hamba riqab, kita bantunya. Supaya dia jadi orang merdeka. Adapun hamba tadi, yang pun berusaha untuk merdeka. Dan pemberian berupa unta yang banyak manfaatnya serta memulihkan kembali hubungan keluarga. Okay? Maka jika engkau tidak mampu berbuat demikian, maka perintahlah orang berbuat baik dan cegahlah daripada kemungkaran. Jadi di antaranya tadi ialah memulihkan kembali hubungan keluarga. Ia juga dapat memasukkan kita dalam syurga. Pulih. Mana nak kita kelahi-kelahi, sip tegur lama tu agak alihnya. Telefonnya, nak jalan rumah kita. Apa kerja? Jalanlah. Kita berbaik-baik tu lah. Kita dah tua semua tu. Maka kita yang dulu memulihkannya. Apabila kita memulihkannya, maka ada potensi lah kita termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Seperti mana yang disebut soalan di atas tadi. Maka jika engkau tidak mampu berbuat demikian, maka perintahlah orang berbuat baik. Ayat satu lagi. Kita menggalak orang supaya melakukan kebaikan. Ayat satu. Kebaikan. Cegah daripada kemungkaran. Melarang orang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Mau kita nanggau orang ya misalnya. Sik semayang. Tandah tajak. Berasa kita. Orang sik semayang. Kita tegur. Dengan cara baiklah. Suruhnya supayanya melakukan salat. Kalau kita membiarkannya saja, sedangkan orang yang ada wajib semayang, maka kita berdosa. Tapi kalau kita nyuruh, kita selalu nasihat, maka kita ada potensi masuk surga. Baik, begitu juga cegah daripada kemungkaran. Cegah daripada melakukan perkara mungkar. Perkara yang dilarang oleh agama. Kita nanggau orang minum arak misalnya. Kita tegurlah dengan cara lembut. Dengan cara hikmah. Kita si negur, kita berusaha. Si negur berusaha. Anak kita si semayang. Kita si negur, kita berusaha. Anak kita yang udah balik lah. Cucu kita yang dah balik. Ditandah tanya. Waktu semayang, tandah sekati-tekatinya aja. Maka kita berusaha. Berusaha. Ada potensi masuk neraka kita. Tapi kalau kita selalu semayang lagi. Dah masuk waktu ya. Semayang. Kita dah nyuruh. Dia nak molahkan isi, ya ceritanya. Tapi kita yang nyebut dia mesti. Madahnya. Orang dah bang ya. Semayang kau. Lantas semayang sama, lantas pergi suruh, lantas pergi masjid. Munisi, maka kita berpotensi untuk masuk neraka. Kalau kita mencegah, kita ada potensi masuk syurga. Maka jika engkau tidak mampu berbuat demikian, maka perintahlah orang berbuat baik. Cegahlah daripada kemungkaran. Sekiranya engkau tidak mampu berbuat yang demikian juga, si mampu juga, maka jagalah lidahmu daripada berbicara. Lidah sentiasa dijaga. Supaya jangan bertutur benda-benda nak betul. Benda-benda nak dilarang oleh agama. Pilih perkataan untuk kita berkelakar. Khususnya kita berkelakar dengan orang
yang lebih tua daripada kita dan sebagainya. Okey. Kita perlu memilih kata-kata yang sesuai. Jangan berbicara kelakar orang tua macamnya kelakar ambil kecil. Berkau bakunya dengan orang tua. Ada kan orang macam tangga kita. Nyesek dia beza. Anak tua pun kau. Walau tedah tua. 60 umur di kau. Sedangkan agama ngajar kita supaya bercakap benda yang baik. Okay? Sesuai dengan sesiapa yang kita berbicara tadi. Jagalah lidahmu, melainkan perkara yang baik sahaja. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, ada beberapa kandungannya, pengajaran daripadanya dalam buku tebal, muka surat 91. Di antara amal-amal yang dapat menjadi penyebab memasukkan seorang ke dalam syurga tadi adalah berbuat baik yang bersifat material. Beri orang hadiah, beri orang macam tu, beri orang unta, beri orang kambing, kita mampu. Beri orang manok, beri orang burung, apa je lah beri. Ya bentuk material, beri handphone kasih sikit. Beri tablet kasih sikit. Beri motosikal. Mana ada duit, pun kita kaya maksudnya. Okay? Jangan anggap upah. Yalah. Seorang ke dalam syurga adalah buat baik yang bersifat material maupun moral. Cara moral sekarang perangai, etika, perangai kita dengan orang. Bersopan, santun, berkelakar, penuh dengan hikmah. Pilih perkataan untuk kita berkelakar dengan orang, pilih perkataannya. Naga rupa orang yang kita kelakar sapa, kita kelakar dengan mak bapak kita, tentulah kita menggunakan perkataan yang menunjukkan hormat kita terhadapnya. Kita dengan biar kecil daripada kita, biar kecil, sesuai dengan pemikirannya, dengan remaja dan sebagainya. Jadi berbicara sesuai mengikut apa dengan kita berbicara tersebut. Kepada kaum kerabat khususnya, tunjukkan perangai baik dengan kaum keluarga kita. Seperti berlemah lembut, berlemah lembut, sibuk keras gila, sikit-sikit marah, sikit-sikit nganuk, nyumpah. Jangan berlemah lembut. Dengan kaum keluarga, khususnya kaum keluarga. Kena kaum keluarga tu, kena Islam kita nangganya mengutamakan kaum keluarga berbanding orang lain. Kena. Karena kaum keluarga tu nya sedarah dengan kita. Kalau nya putus, nya akan jadi teruk. Nya akan merupakan kelahian yang melebihi daripada kita berkelahi dengan orang yang ada suku sakatnya kita. Kita nanggap problem gini tu, nak banyak problem dengan kaum keluarga. Khususnya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan pusaka, berkaitan dengan perkara-perkara kedaya, sensitif kalau kaum keluarga. Kena nyetuk dia beri sikit, nyetuk kamek dia beri sikit, nyetuk dia beri banyak. Macam ni lah. Maklai kusik kau negor kau. 7 keturunan kusik negor kau. Macam ni lah. Dan keluarga. Makanya Islam mengambil berat tentang silaturahim dengan kaum kerabat seperti berlemah lembut, mencintai mereka, sayang dan tidak kerana Allah sayangnya. Bukan karenanya kaya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberi mereka unta. Zaman dulu unta lah. Begini tu, berilah keretanya kancil sikit. Mungkin kita nak ada duit. Tedah berjalan kaki, makin bas, 10 kilo. Kita 4, 5, 6 buah je kereta di rumah. Berilah sikit. Memang susah. Mula kejaya. Beri lah. Kita kan lokek. Manusia dah tabiat macam ya, lokek. Makin banyak duit, ke lokek. Tapi nak dilokek kita lah yang menjamin kita masuk surga ya.
Kerana syurga yang si nampak. Coba mau syurga yang nampak di neng-neng dengan kita macam tu, syurga kau mau ambil kereta kancil dengan orang ya tu, kau masuk syurga nama Jannatul Naim. Di neng kedak ya. Di tayang. Oh sih, lalu mau kita. Tapi oleh kerana kita percaya dengan adanya syurga yang si 100%. Mungkin dalam 60-70% aja. Kita percaya. Sebab kita si pernah nangka. Berita tentang syurga, tentang neraka hanya bersumber daripada Quran dan hadis. Kepercayaan kita ya, walaupun kita dah Islam, sepatutnya percaya 100%. Tapi belum sebenarnya. Bukti? Buktinya kita si banyak ngolah kebaikan. Seolah macam kita hidup kekal abadi di dunia tu. Seolah-olah. Tak rasa macam kita sehat je. Gil lambat aku tak mati. Kita rasa macam ni. Okay? Kita apabila sakit, bawa rasa nak mati. Kini je rasa nak mati. Jadi dalam hadis tu tadi nyamari unta. Unta apa? Unta mahal. Mungkin itu di Saudi no unta sampai 20,000 ke sikut. 40-30 ribu sikut. Alright? Unta nak kacak. Nak sehat fizikalnya. Jadi mu zaman kita kini tu, kita kiaslah. Uncik lah orang si ada guna gila unta lagi kini tu. Nah, amun dak sapi masih boleh lah. Kambing, manok kah. Yang memiliki banyak air susu. Jadi dapat manfaat lah. Okay? Dapat manfaat kepada orang yang diberi tadi. Siapa diberi kita tadi? Target kita? Kaum kerabat. Jangan beri dengan orang yang ada suku sakat dulu. Dah dudi, ada lebih pun cerita ya. Pertama-tama, kaum kerabat dulu. Cari, ni kaum kerabat kita nak susah. Ni. Nakanya nun tedah, tedah kerja apa kan? Angkut kayu apa semua. Hidup miskin dia upah. Kita cari, kita beri dengan sesuatu yang kita mampu. Mun kita mampu. Okay? Munsik mampu. Siap dia jadi masalah. Cari nak lain. Nampak tadi munsik mampu? Iaitu berbuat baik. Mencegah orang melakukan kejahatan dan menyuruh orang melakukan kebaikan. Boleh tukar dengan dia. Okay. Nya banyak tadi offernya sia. Offernya sia banyak tadi. Kemudian jaga lisan. Yang paling ringan. Rasa kita ringan tapi berat jaga mulut tu. Kadang kita kelakar dengan orang dah sedar lagi keluar macam-macam dari mulut kita. Tambah-tambahan orang sama sebaya dengan kita nak bergurau keluar perkataan di senonoh. Kadang susah juga kita nak kontrol kata-kata kita ya. Sedangkan Islam memberi syarat siapa mau masuk syurga jaga lidah. Ia yang terakhir sekali. Fakuffa lisanaka illa min khair. Dalam hadis menyebut macam. Tahanlah lidahmu kecuali dari kebaikan. Dari kebaikan, kelakarlah. Saya masalah. Macam kita tu belajar. Kelakarlah saya. Kotak-kotak kelakar saya hari-hari kelakar. Kena nak dikelakar kita benda baik. Tapi mau benda jahit, kuffa. Kuffa tu bahasa Arab artinya tahanlah lidah kau. Jangan keluar kelakar kecuali benda yang baik. Itu hadis yang ke 69 yang kita baca tadi. Kemudian hadis seterusnya hadis yang ke-70. Hadis yang ke-70 babun man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslama. Bab pada menyatakan orang yang menyambung hubungan keluarga pada zaman jahiliyah, kemudian ia memeluk Islam. Macam ni. Apakah
masih boleh teruskan hubungan silaturahim tersebut. Okay? Ataupun nisi, coba kita lihat apa kata hadis. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran kunta atahannathu biha fil jahiliyah min silatin wa ataqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajr. Qala Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khair. Wah, cantik. Baik. Daripada Urwah ibnu Zubair bahawa Hakim ibnu Hizam mengkhabarkan kepadanya bahwasanya dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pandanganmu perbuatan baik yang aku lakukan pada masa jahiliyah? Seperti hubungan keluarga masa jahiliyahnya melakukan kebaikan macam ni. Tapi nya belum Islam. Nya pernah menghubung silaturahim, nya pernah memerdekakan hamba dan bersedekah. Tapi nya kafir masa saya. Kita nak orang bukan Islam nak. Kan ada yang baik. Suka beri. Okay. Suka beri benda dengan kita, hadiah dan sebagainya. Suka berkawan dengan kita, menghubung. Kalau kebetulan orang kafir tadi keluarga kita, yang selalu datang, menghubung silaturahim walaupun dia bukan Islam. Apakah dia dapat pahala? Okay. Apabila dah Islam, tiba-tibanya masuk Islam. Macam ni. Kebaikan-kebaikan nak dipolah ni. Apakah aku mendapat ganjaran pahala? Dia nanya. Dapat pahala si aku. Hakim telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, engkau telah memeluk Islam. Engkau dah memeluk Islam dengan mendapat segala kebaikan yang engkau lakukan pada masa lalu. Dapat balik pahala ya. Punya masuk Islam. Semua kebaikan yang dilakunya masanya kafir, apabila masuk Islam, nya dapat pahala ya balik. Punya si masuk Islam, siapa? Karena orang kafirnya siapa? Nanggung pahala. Nya cuma dapat nanggung dosa. Karena nya kafir. Okay? Nya si menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya si layak untuk mendapat pahala. Kecuali apabila nya dah masuk Islam, baru pahala-pahala nak dilakunya zamannya kafir dapat semula. Kan? Adil si Allah. Adil lah. Kau masuk Islam, pahala kau pulang balik dengan kau. Muka si masuk. Sini nak nyangkut pahala kau. Kau nyembah tepekong. Minta pahala tepekong. Yalah Allah nak beri pahala dengan kau. Lain Tuhan disembah. Tuhan yang sebenar. Lainnya lagi disembah kau. Yang menyuruh nyasik layak untuk mendapat pahala tersebut. Ada berapa kita nangga, ada beberapa pengajaran kita nangga dalam hadis yang kita baca tadi. Jika orang kafir melakukan perbuatan baik, kemudian ia masuk Islam dan wafat itu artinya meninggal. Dalam keadaan Islam, maka kebaikan-kebaikannya ketika masih kafir akan diberikan kepadanya sebagai kurnia dari Allah Ta'ala. Kan? Dapat. Kan ada orang kafir yang baik. Baik. Seingat zaman orang kecil dulu di kampung. Ada kedai Cina sikit di kampung. Kedai Cina. Baiklah Cina. Ya, bau Cina ya. Baik. Lakinya nama Atai. Nyampun ke main unggahnya nyonya. Orang kecil-kecil, umur 5, 3, 4, orang adik-beradik. 7 tahun, 8 tahun. Sal pergi kedainya, penuh saja tangan kita ada diberinya. 10 kali kita pergi kedainya, 10 kali dia nyambil orang. Air Cina. Selesai kita masuk,
Ini kasih sama lu lah. Yang mana? Nih. Ini ambil. You mau ambil mana? Lu ambil. Kata itu ambil ya. Tidak usah bayar. Kasih sama lu saja. Jangan kata memang adik-beradik 5 orang. Saya baru 5. Diberi. Kotan baitnya teh. Ya kan Cinanya kan ada loteng yang nyebut 3 atas. Sebutnya loteng. Loteng 3 atas. Menyangkatnya pergi ke kucing, pergi ke apa. Kami orang tu suruhnya jaga loteng. Ya, rupanya loteng ya, duit bertimbun. Tak emasnya, tak apa. Dia percaya kita. Percaya dengan kami orang. Dengan mak saya sekali lah. Suruh jaga. Ya telah mati saya macam menyentuh Islam kan. Banyak pahalanya. Tapi sayangnya mati dalam keadaan kafir lah. Saya masuk Islam. Ya, semua orang kita berhutang aja. Kalau tidak dapat bayar, ambil saja lu. Saya kasih sama lu. Ya, macam kasih ambil saja. Tidak apa, ambil. Baik. Okay. Jadi, nak kedai ya, macam disebut dalam hadis tadi, masanya masih kafe, berarti ya saya ambil manfaatnya. Siapa nolongnya di akhirat. Salahnya pun lah. Tapi siapa pernah madahnya? Orang Islam siapa pernah madah dengan orang kafir. Ada seorang putih masuk Islam, saya nanggalan dalam YouTube. Dia menyalahkan orang Islam. Aku banyak bergaul dengan orang Islam. Dia pernah madah dengan aku tentang kebaikan Islam. Setelah kumpul berusaha masuk Islam, baru aku tahu betapa indahnya Islam. Aku blame madah orang Islam. Si pernah nyusih. Si pernah berkelakar madah tentang agama sidaknya. Padu agama Islam itu adalah agama yang baik, benar dan betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditanya si Allah di akhirat kelak. Tanya. Kawan dekat. Si benar daripada. Macam seorang Cina perempuan nak masuk Islam di Kuching tu. Yang kerja pejabat lah. Majoriti lah pejabat dia orang Islam. Ini ada beberapa orang aja nak bukan Islam. Dia pun masuk Islam, dia kata. Perempuan yang masuk Islam. Bila perempuan yang masuk Islam, yang agak lah tak pegawai-pegawai nak Muslim itu, nak perempuan Melayu nak bertudung semua, kebanyakannya tak bertudung. Gila tu. Walaupun sikit sembahyang, pergi bertudung. Tanya seorang tentang agama, saya tahu. Tanya seorang, saya tahu. Agak ustaz, kami orang saya tahu. Agak ustaz. Benda simple yang ini ditanyanya. Okay, saya tahu. Ianya nulis dalam ya. Saya baca. Yang ada. Kalau ngikut hatinya hanya murtad balik. Kan hanya nangga. Saya ada contoh baik daripada sidak perempuan pegawai-pegawai. Kek tak nak tu pasal ke waktu semayang yang ajak pergi semayang si mau semayangnya seorang orang mualaf jadi semayang, orang no Islam lama si peduli dengan waktu semayang macam ni di office si tak si ada semayang. Berdosa sih kita, berdosa lah kau telah memburukkan image Islam di mata orang-orang yang baru masuk Islam. Dosa. Makanya kita perlu jaga image, bukan saja image pribadi kita dijaga, image agama kita yang kita anuti juga perlu dijaga supaya orang mencontohi dan tahu tentang keindahan agama Islam tersebut. Jadi jika orang kafir melakukan perbuatan baik, kemudian ia masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam, maka kebaikan-kebaikannya ketika masih kafir akan diberi kepadanya sebagai kurnia daripada Allah Ta'ala. Betapa murahnya Allah Ta'ala. Once kau masuk Islam, pahala kau balik. Tapi mau kau masuk,
pahala kau sia-sia. Kahaba'im mansura, sebut dalam Quran. Pahala kau seperti debu-debu berterbangan. Cik dan beri. Debu kita ambil air tak cemia, kalau hilang beja. Cemia, haba mansur, sebut dalam Quran. Pahalanya kahaba'im mansura. Pahalanya seperti debu-debu yang ditiup oleh angin. Cik dan ambil kesan apa-apa. Kalaunya si masuk Islam. Tapi kalaunya masuk Islam, pahalanya balik. Ada orang kata zalim na aja Allah. Berani kau mana Allah zalim? Zalim apa? Kenapa beri pahala dengan nyembah tepikung? Bah minta dengan tepikung apa? Bahkan minta Allah. Kau lain Tuhan mencipta kau. Tuhan tak batu disembah kau. Ini ada Allah zalim. Yang zalimnya kau pun. Tuhan sebenar si disembah kau. Tuhan nak dipolah kau pun nak tepikung disembah kau. Siapa zalim? Kau kah Allah? Kau yang zalim. Okay. Jadi banyak orang Islam pun selalu madah macam ya. Ada soalan ditanya orang dengan seorang ulama. Orangnya ada kawan orang kafir. Tapi baiknya madah. Orang kafir ya baik. Tu semualah kebaikan dilakukannya kepada orang Islam. Apakah kawan saya yang masuk surga, Tuan Syekh? Okay. Apakah dah masuk Islam, kata Tuan Syekh? Nisiknya madah. Saya dah masuk Islam, dia dah mati dah. Tapi nya baik. Madah. Tuan Syekh madah minta maaf lah. Hukum dalam Islam, orang mati kafir, cemne pun kebaikan di polahnya, si ada manfaat padanya. Manfaatnya cuma sini, di dunia. Allah sehatkannya, Allah mewahkannya. Diberi di dunia aja. Ya mengikut dalam hadis, diberi di dunia. Tikanya mati, nyawanya mudah aja keluar. Ya, karenanya pernah mula baik. Tapi setelah keluar daripada badannya, ia akan diseksa di akhirat. Di akhiratnya sih dimaaf. Di dunianya diringankan disebab kebaikan yang dilakukannya. Kan ada kita nangga orang kafe, kadang-kadangnya mati dan tenang dia pemukanya nak. Mudah je upaya mati apik nak. Kemungkinan apik dulu pernah melakukan kebaikan semasa di dunia. Maka Allah mempermudahkan keluar rohnya dari badannya. Si aja. Maaf dah keluar, ya diseksa lah di akhirat. Artinya pahalanya diberi di dunia tu aja. Balas di dunia tu aja. Munya si masuk Islam. Munya masuk Islam, di dunianya dapat, pahala di akhirat punya dapat. Ya, keistimewaan. Okay? Itu menanda betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni. Ya merangkumi orang Islam ya. Ayat ya bukan tuju orang kafir aja. Orang Islam misalnya dia pun punya Islam, tapi dia banyak melakukan kemungkaran, banyak melakukan kejahatan, si semayang, si puasa, si segala macam. Tapi apabila taubat, saya nak. Apabila beriman dan dia bertaubat, maka semua kebaikan-kebaikan yang dilakunya masanya masih banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah, ya kan si dapat pahala ya. Sini nak nyangkut pahalanya semayang si, puasa si. Walaupun baik suka beri duit dengan orang, suka apa, si ada pahalanya. Apabila taubat, beriman dan taubat dan beramal saleh, barulah pahala-pahala yang dipolahnya diberinya. Ia termasuk Islam, ya. Termasuk orang Islam. Orang Islam dan orang yang kafir. Termasuk. Jadi, rugilah. Rugilah.
Macam kita nangga ada orang banyak Islam, pisik semayang. Tapi nya jual cucunya tu. Itu jual cucunya penggorengan. Setelah kita beli, beri lebih yang kau RM2. Coba. Dia tak RM1, RM3. Beri RM5 yang kita. Sedekah. Padahal yang semayang. Ini pahala. Saya dah pahala. Apabila bertobat, kelak. Dia tahu satu masanya tobat, nak jadi orang baik. Bawa pahala yang datang balik ke nya. Pahala no, dah lepas lah. Nak disimpan, nunggunya macam ni yang pun kesudahannya macam ni. The endnya macam ni tu. Finally mungkin dah masuk Islam, maka barulah diberi pahala-pahala. Kita rasa macam Allah zalim kah? Siapa yang zalim sebenarnya? Dirinya pun bah. Diri yang pun nak. Okay. Kadang hari Jumaat merupakan penghulu segala hari. Sama juga lah. Malam Jumaat, hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan hari Jumaat, afdal lah, agak diganda lah pahalanya. Sebab hari wasit semayang ya siapa pahala. Orang semayang. Orang semayang ni apa pahala. Sini nak nyangkut pahalanya. Semayang saya ada. Orang semayang. Hanya tu mungkin tradisi lah. Kena orang kita sedekah nunggu malam Jumaat. Sebenarnya benda yang bagusnya bertepatan dengan agama. Kena hari Jumaat hari yang mulia. Kita yang tahu tu kita rasa rugilah kerja kau ya kau semayang. Sedekah lah kau beribu je. Tak dapat dah. Tapi bagi Nyasi tahu apa kan? Punya tahu ni Nyasi semayang. Nyasi tahu apa nya fikir nangga dah budaya orang Melayu tu suka bersedekah malah nya pun sedekah juga, join juga. Siknya ingat dia yang pun semayang. Demi apa? Saya ada ilmu. Saya tahu. Yang niru-niru kebaikan aja. Bagus yang niru kebaikan. Tapi sayang. Si praktik agama si dipraktisnya. Maka si dapat pahala. Sama puasa. Semayang utama sekali. Mungkin tak semayang, tapi si puasa ya lain sikit. Lain sikit. Kita masih tetap dapat pahala. Karena kita semayang. Karena semayang ya tiang agama. Asas agama. Jadi munya rubuh semua nak lain. Munya tegak, nak lain dia tegak habis. Sebab yang pertama-tama ditanya di akhirat kan semayang. Apabila semayang kamu okey kata Nabi dalam hadisnya, maka dak puasa, dak haji, dak zakat akan ditanya secara ringan-ringan aja. Mu semayang dah okey. Tapi mu semayang kau si okey, kena sekat, ni kena Fatihah kau salah, rukuk kau salah, sujud kau salah, sebarangan je kau semayang. Dicek. Maka si dak puasa, dak haji, dak zakatnya akan dicek secara detail juga. Sama macam salat tadi. Arti karena salat tu nya asas agama. Bunyal Islamu ala khams. Kan dalam hadis Nabi. Islam ditegakkan atas agama. Atas salat. Pertama adalah salat. Maka salat ya paling penting rukun Islam. Setelah mengucap 2 kalimah syahadah, ialah salat. Okay? Mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian salat yang pertama. Karenanya ya, kita mulahnya rutin tiap hari, 5 kali sehari. Tinggal sikit, kita sembahyang 5, kita sembahyang 4, kita belum dianggap menunaikan salat. Karenanya package 5. Tangkau 4 nggak boleh. Mana? Okay.
Makanya package 5, asyik boleh kurang. Kurang sikit untuk semua. Okey, untuk semua. Kecuali kita masih dalam proses pemulaan belajar, tak payah dimaafkan lah. Kalau kita sengaja macam ya, kita dah tahu, dah pandai, dah segala macam. Kita tinggal salah satu atau dua salat kita tinggal. Maka saya ada guna lah. Kecuali kita dalam proses belajar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian kita lihat lagi dalam hadis yang ke-37. Babu silati zirrahim al-musyrik wal hadiyah. Bab pada menyatakan hubungan kekeluargaan dengan orang musyrik dan pemberian hadiah kepadanya. Macam ni. Kita menghubung silaturahim dengan keluarga kita yang masih kafir. Masih musyrik. Musyrik itu artinya menyembah berhala. Dan kita beri hadiahnya. Ada sih manfaatnya. Nya kape. Nak tadi, orang kape buat baik dengan kaum keluarga. Itu terbalik. Kaum keluarga Islam berbuat baik dengan keluarga yang masih kafir. Beri hadiahnya, ngajaknya makan. Ada pahala sih kita tu. Kita yang diajak kita orang kafir. Baik, hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar ra'a Umar hullata sayara faqal ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yawm al-jum'ah walil wufudi idza atawka فقال يا عمر إنما يلبس هذه من خلق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. Ayat hadisnya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Umar pernah melihat sehelai kain yang bercampur dengan sutra. Kain campuran sutra dengan not lain. Lalu berkata, wahai Rasulullah, belilah. Ya Rasulullah, belilah kainnya kacak ya. Nyedok tu di kedai lah. Kedai baju, kedai kain. Belilah ini dan pakailah pada hari Jumaat ya Rasulullah. Nah ya ada sutra apa? Orang lelaki kan sih boleh pakai sutra. Nah, sama adanya bercampur atau punya kedirinya aja sih boleh dipakai sutra. Bagi orang lelaki, orang perempuan boleh. Jadi Umar tak cadangkan kacak kain ya Rasulullah, sutra bercampur dengan nak lain. Cuba beli, pakai kau pergi sembahyang Jumaat. Kan pergi Jumaat kita disuruh pakai pakaian yang terbaik, terbagus. Okay? Kita kena tu nak. Ya, malangnya kita nak kadang-kadang nak masyarakat Melayu tu. Pergi sembahyang Jumaat, ya Allah, pakai t-shirt, pakai lojin. Apalah malik mbak kan pelekat sikit baju Melayu. Kah lembik, sembahyang masuk kan. Si kita nak upah makai seluar nak ketat-ketat kenangan biar remaja nak. Kita sembahyang di belakang nangga tungkinya nampak pak. Oh banyak nak kedai ya. Udah ya baju t-shirtnya pendek, bilanya duduk tersilap. Alo buritnya nampak. Saya pernah negur seorang jang sebenarnya. Ya belakang kau nampak, pipi burit kau nampak. Benarkah Pak Cik? Awak mananya? Okay. Kau sisah sembahyang kau. Macam ni kami ibadah. Kami dah habis sembahyang Jumaat. Memang Zuhur saya benar. Sembahyang Jumaat kau sisah. Enak. Alo burit nampak. Cobalah bekal kau datang sini. Oh balik college teknya tek. Ayalah. Benar kata Sabini.
Ah, pakai pakaian sembarangan aja. Benar katanya. Benar. Sesungguhnya. Benar. Saya sesuai. Saya saya agree dengan apa yang dikata oleh Sabini. Kebanyakan orang macam kamunya dah bertemu dengan Agong. Wah. Ah. Oh. Sembahyang Jumat selalulah kita menghati sebenarnya sembahyang Jumat. Ah. Mbak baju lah, apa maliknya mbak baju sikit kah lebih. Macam biar sekolah ya, boleh mbak sikit kan plekat kenapa. Macam Melayu. Ah. Yalah. Itu malangnya. Muna, kita nanggap Omar tu tadi, tangannya suggest dengan Nabi, beli lah Rasulullah kain sutra. Mas saya belum tahu lah sutra ya Arab. Kayak bawa Nabi nerangkan. Kenapa? Kita pergi sembahyang Jumat. Kenapa nyebut khusus Jumat? Pengajaran kepada kita bahawa hari Jumat pakailah pakaian yang terbaik yang ada kita milik di rumah kita. Si perlu beli baru. Nak paling bagus dalam rumah kita nak apa? Jum Melayu raya yatek paling dekat. Ya kan paling bagus. Nak raya tahun 2000 dulu dah senat. Raya nak paling dekat yatek. Terjubah nak bawa dia beli kita. Nak terbaik, nak paling kita suka pakai. Sesuai. Raya pakai. Si perlu beli baru. Okay. Yang terbaik yang kita rasa sesuai dengan kehidupan kita lah. Kita kaya lagi, kacak lagi baju. Kita sederhana. Kita orang miskin, baju cara miskin lah. Ya enggak nyada ni kayak nak mula. Okay, ikut taraf living masing-masing. Okay. Baik, jadi kata Umar tadi, bukan aja pakai nak ya, pakai sembahyang Jumat. Dan ketika datang utusan-utusan delegasi, kan Nabi banyak orang datang melawatnya. Nabi kan pemimpin. Bagus rupa Nabi pakai pakaian unyok. Pakailah pakaian bagus ya Rasulullah. Karena kau selalu delegasi-delegasi rombongan-rombongan. Nabi kan masa saya presiden, kira macam presiden lah, khalifah. Kan kami nak dari Rom, dari apa semua datang berjumpa dengannya. Jadi di samping, tapi nak pertama sebutnya kita pergi jemaat. Kedua baru pakai nyambut delegasi tadi. Pakai pakaian kemas. Untuk mengajar kita bahawa kita menyambut tetamu datang, jangan pakai ada setengah orang kita nangkan. Nyala rumah belum pendek sehari-hari. Pap tetamu datang weh. Kalau pendek je melayan orang luar. Pakai baju t-shirt buka je pergi kamar berpeluh. Ayah sih betul lah. Islam saya ada kemaik ke dah ya. Okey. Baik, tunggu kejap. Kita datang tetamu datang. Tunggu kejap pada dengan tetamu. Kita bersalin lah pakai pakaian sesuai. Okey. Sesuai kejamutan nutup aurat. Baju si jatuh image kita. Kelak orang akan kelakar lewat jauh. Tadi aku ke rumah ustaz ya. Ustaz makelau pendek. Ngagak aku di luar makelau pendek. Nak upah si baju kalau pendek. Ustaz Nawi sama juga. Ustaz Nawi pergi lobby banyak. Jatuh image kita. Jatuh image. Semua itu orang saya akan lupa. Aku nemu ustaz pernah mentek nyuci kereta depan rumah. Keluar pendek. Cik baju.
Okay. Cuba tak gambarkan. Ya, sebab ya Umar tadi cadangkan. Tapi Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kita lihat. Lalu Rasulullah berkata, wahai Umar, orang yang memakai ini adalah orang yang tidak mendapat bahagian syurga di akhirat nanti. Wahai yang memakai pakaian nak bercampur dengan sutera itu, kan sih boleh orang lelaki pakai pakaian macam sutera ya. Menurut lain okey lah. Baju nak dicadang kau te Umar, ada campur sutera apa? Orang lelaki pakai sutera di dunia tu, nyasi akan diberi sutera lagi di dalam syurga nanti. Kan rugi. Okay. Kan rugi. Jadi kata-kata Nabi, wahai Umar, orang yang memakai ini adalah orang yang tidak mendapat bahagian syurga di akhirat nanti. Si masuk syurga. Kemudian Rasulullah dihadiahkan sejumlah kain. Lalu baginda menghadiahkan kepada Umar. Terus ada orang menghadiah Nabi kain itu. Maka Nabi Umar ambil kau je. Setelah kain, lalu datanglah Umar kepada Rasulullah. Lantas berkata, wahai Rasulullah, engkau mengirimkan kepada aku kain itu? Tadi kau ada. Pakai kain ya, kita siap ada harapan nak masuk surga. Padahal kau ngirim mengaku gitu. Nyuruh aku pakai. Kau si mau pakai, aku suruh pakai. Kena kirim mengaku. Sedangkan aku telah mendengar darimu, engkau berkata, seperti mana yang telah engkau katakan. Kau ada peluang masuk surga pakai sutera ya. Kena kau berikan aku. Coba tak angkat jawab Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, sungguhnya aku bukan menghadiahkannya pada engkau pakai. Aku menghadiah kain sutera dengan kau ya. Bukan ke pakai kau. Ke apalah? Aku menghadiahkan kepadamu untuk engkau menjualnya. Jual keliknya. Jangan dibuang, jual. Atau memakaikannya kepada orang lain. Orang yang bukan Islam. Beri kan. Umar pun menghadiahkan kain itu kepada saudaranya seibu. Beradiknya seibu aja. Yang masih musyrik. Yang masih kafir. Orang kafir, beri orang kafir lah hadiah. Macam kita mau ada benda nak. Kita sih boleh makan dalam Islam. Katalah orang hadiah kita cincin emas. Kita orang lelaki kan sih boleh makan cincin emas. Bini saya ada dah. Bini dah mati dah. Misalnya, contoh. Macam ni. Kita jual. Reganya ambil. Atau kita baik. Ni keluarga kita yang masih belum Islam. Atau kawan kita. Keluarga lah yang terbaik. Silaturahim kan keluarga. Beri ngenya, suruhnya makan. Okay. Beri ngenya, suruhnya makan. Ada orang dia sup kita. Sup hidung babi. Sebenarnya. Sup. Baca bismillah jadi halal. Kata dalam niat. Ingat sih, ajaran sesat. Orang Indonesia. Bertudung rupanya apabila disiasat bukan Islam, orang Kristian. Pinya makai tudung lah ya, baca bismillah, baca Fatihah ni pandai macam mana cara mau bikin babi halal? Nanti saya bilang. Pertama baca bismillah, baca Fatihah. Maka babi jadi halal. Dah ya. Jaga. Orang Malaysia pun. Perempuan kah? Mungkin bukan Islam asalnya. Dah ambil. Oh jadi confirm lahnya Muslim, Islam. Tangkaplah. Geng dah nak ya lah rasa saya. Geng dah Siti. Kak Siti kau. Siti Kasim. Kamunya murtad. Ya lain cerita. Nyadah kafir. Okay.
Tekmunya masih Islam jadi problemnya munya dah murtad. Cuma salahnya murtad aja lah. Ada hukumannya di Malaysia tu. Okay. Baik, jadi Umar tadi pada hal kau beri ngaku Rasulullah, kemana sih boleh dipakai? Aku beri dengan kau, kata Nabi, untuk kau jual, ambil harganya. Atau kau beri, Umar tak si dijualnya. Yang agak beradik yang seibu dengannya, yang masih kafir, okay, dihadiahnya kepada beradiknya tadi. Artinya dalam hadis tu memberitahu bahawa boleh sih kita ambil hadiah dengan orang yang bukan Islam. Boleh. Walaupun benda bukan halal. Boleh berinya. Kita diberi orang suatu benda yang si halal. Kita kan siap pakai. Sama ada kita jual atau kita beri hadiah dengan keluarga kita yang masih kafir ataupun kawan-kawan kita yang masih kafir. Berinya. Tapi menurut saya jual lah bagus. Kita dapat manfaatkan harganya tadi. Okay? Dapat pakai membantu. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini penjelasan tadi kita nangka sama dengan tadi hadis 36 tadi, lebih kurang maknanya, lebih kurang. Berarti yang dapat pelajaran kita ambil daripada sia bahawa boleh kita memberi hadiah kepada orang yang bukan Islam. Si dilarang. Apalagi kalau benda kita si boleh pakai. Si boleh menggunakannya. Orang hantar hamper dengan kita. Kan kadang-kadang tenangga orang-orang pegawai-pegawai dia hantar hamper. Dalam hamper yang pernah berlaku ada serunding babi beri. Sama adanya sengaja tahulah. Okay? Ada serunding babi dalam 2-3 bungkus. Macam ni. Makan. Sebini. Makan sebini. Si tangganya gig tulisan. Saya tu buka tu makan. Nya pelik rupanya tangga saya. Warnanya cero sikit. Si terlalu gelap kuning. Okay. Macam ni. Maka kita jual kah nak? Macam ni tadi. Ataupun kita beri hadiah kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam. Suruhnya makan. Okay. Tadi boleh. Sutra tadi. Sama. Sutra kan haram. Orang lelaki makan. Sama macam haram babi. Sama je. Nabi si melarang pun. Nabi nyuruh, aku beri dengan kau bukan ke pakai, aku beri kau jual. Kan? Yang perkataan Nabi apa? Yang si bolehnya kita merah babi. Kayak kita bisnes babi ya si boleh. Jumburi ada ladang babi misalnya. Si boleh. Si boleh jumburi. Hah? Sama aja. Tidak dulu berlaku di Negeri Sembilan anak. Ingat dulu. Rupanya Malaysia tu penternak babi terbesar Southeast Asia. Ingat sih? Ya. Menteri Besar Negeri Sembilan Isa Samad ditangkap sama saya. Rupanya ada share lah. Okay. Terus dirubuh. Saya masih di Brunei saya. Malu saya dengan orang Brunei. Berita depan-depan. Malaysia merupakan penternak babi import yang terbesar di Asia Tenggara. Kena si Singapura. Kena si Thailand. Kena si Filipina negeri kape. Malaysia. Muntik penternak kambing tak induk je kita dengar lah. Babi.
Jadi kawan-kawan sama Brunei sama itu Ustaz Malaysia tu banyak babi tu Dah tahu sih pernah beli. Kau pernah beli? Ya kan? Kenanya mahal, apa nyuruhnya mahal? Oh, tahu nanya tu tentang babi. Baguslah pengalaman lah. Jangan makan ya kamu. Kawan-kawannya tahu apa je kepada kita nak. Baik. Habislah kita berkaitan dengan hadis tersebut. Kemudian hadis seterusnya 38. Pelajarilah nasab kalian. Yang dengannya kalian menyambung silaturahim. Kita disuruh nyelidik, nyiasat, nasab. Orang Melayu yang saya ada jenis family tree yang saya ada lah. Jarang tak dengar orang Melayu ada family tree. Kecuali orang asal Arab apa semua ada. Okay. Ada. Orang Melayu biasa dengar saya ada. Si dia ambilnya penting. Namun Arab kita nanggap pergi rumah orang Arab ada nikahnya dalam frame. Dari tu sampai kenya. Kalau anak-anaknya nyambung aja lagi. Anaknya ada 3 orang anak nyambung lagi. Jadi naik makin besar family tree. Apa tujuan Islam nyuruh kita ya family tree macam ya? Kita nanggah hadis tu, hadis 38 tadi, hadis 38. Hadis mauquf, haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Attab ibn Bashir an Ishaq ibn Rashid an Az-Zuhri qala haddatsani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar ibn al-Khattab yaqulu 'ala al-minbar ta'allamu ansabakum summa silu arhamakum wallahi innahu liyakuna baina ar-rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhina bainahu wa bainahu min dakhilati rahim la auza'ahu zalika an intihakah. Ya kata hadis tersebut. Hadis tu sanadnya hasan. Hasan. Apa maksudnya? Telah menceritakan kepada aku Muhammad bin Jubair ibnu Mut'im. Bahwasanya Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan kepadanya bahwasanya dia telah mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an telah berkata di atas mimbar masanya berkhutbah. Pelajarilah kalian akan nasab-nasab kalian. Kita disuruh mempelajari nasab-nasab kita. Cuma masalahnya orang Melayu itu susah. Kenanya si ada family name. Nah, orang Melayu. Si ada family name. Nah, Cina ada anak family name. Arab ada family name. Melayu saya ada. Keturunan Raja Bersiung misalnya. Nah, saya ada. Telah berkata di atas mimbar, pelajarilah kalian akan nasab-nasab kalian. Kemudian sambunglah kalian akan kekeluargaan kalian. Jadi mudah kita nak nyambung. Karena kita nangga dalam family tree. Oh, tu keluarga, tu keluarga, tu keluarga. Yang saya suka zaman kini tu orang selalu mula apa ya namanya? Union nak. Union keluarga. Ya bagus Kumpul semua kaum keluarga. Biasanya hari raya lah. Semua bergambar semua. Makan-makan. Berkenalan. Kita bawa kenal. Walau keluarga tapi bawa kenal. Ya bagus. Kita nyambung silaturahim. Berikan info tadi. Influencer dari Endon.
Kena. Kita malam tadi kan. Influencer dari Indon. Indon ni bukan orang Malaysia lah. Orang Indon. No, perempuan makan babi ke? Makan kulit babi. Dah kena tangkap kan? Nangis je lah gambar tu. Pandai je nangis. Saya rasa orang Melayu Malaysia saya ada kerja, mudah-mudahan lah. Ada nak 2 tahun lepas samanya, nak 3 orang lah, pakai tudung. Masuk kedai Cina, makan babi. Orang fikir orang Malaysia mula-mula. Setelah diselidik, 3-3 je Indon. Mundi Indon yang malah sampai habis cerita ini kerja orang. Sekolah di Malaysia, nak ditangkap oleh kerajaan aja. Yang tak balik. Mundi Indonesia, Allah irhamnya oleh Sida Indonesia tu agresif. Baik, kemudian kita lihat lagi dalam dalam hadis 38-nya. Sambunglah silaturahim kalian. Demi Allah, bisa saja terjadi suatu di antara seseorang dengan saudaranya. Kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam silaturahim, tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan silaturahimnya. Besar pahala. Tentunya dia akan memutus silaturahim. Apabila tahu pahala yang begitu besar sekali sampai mengakibatkan dia masuk surga. Macam hadis yang disebut kita ya sebelum tu hadis. Dia masuk syurga. Artinya besarnya pun risikonya orang yang memutus silaturahim. Maka salah satu cara nak jaga macam ni. Ya family tree. Ada. Belum terlambat kita. Saya ada mula di rumah. Sebelah abah saya, sebelah mak saya. Senang kami orang tu nak asal daripada Arab, asal nenek datuk nya ada family name atas saya. Macam abah saya Al-Qadri. Jadi semua ada bah jadi Al-Qadri. Mak saya Al-Idrus. Okey, Idrus. Kecuali sebelah Melanonya, sebelah nenek puan saya ya lain lah. Sebelah nenek datuk laki dia Al-Idrus. Semua dapat disambung, sambung. Senang. Kalau orang orang Melano ada aja. Saya dah mulai aja. Tapi boleh kita usahakan, kita cari. Okey. Engkau tak Al-Melanau atas. Baik, kemudian kita lihat apa pengajaran daripada hadis tersebut. Anjuran agar mengenali nama-nama kerabat. Perlu kenal. Agar memudahkan berbuat baik kepada mereka. Ya. Pernah memang mula union dulu sekali. Sidak dari Pusak, dari Beladin, dari Sepau, dari apa. Baru tahu Arya padu berbala. Selalu bertemu, bisa tahu bukan keluarga. Bila malamnya kan, apa atas tu? Bala kami. Sekejut. Nah, Masya Allah, padu rami. Molah makan-makan. Besar pahala orang molah. Orang yang tahu dengan keluarga jadi tahu. Jadi hubungannya jadi rapat sampai minta nombor telefon, minta apa semua, buka grup apa semua. Akhirnya hubungannya terus berterusan. Okay? Besar pahalanya. Karena anjuran agar mengenali nama-nama kerabat, agar memudahkan berbuat baik kepada mereka. Ya tujuannya. Untuk dapat pahala, iaitu berbuat baik. Kita kanta apalah, karena kita malah ketupat 20 ringgit, 5 ringgit. Baiknya misalnya contoh. Okay, beli lemang 30, 10, hantar ke rumahnya. Okay, ia di antara cara berbuat baik. Karena Nabi madah, saling memberi hadiahlah kamu. Hati kamu akan berkasih sayang. Saling beri hadiah. Membuat hati kita makin dekat dengan orang.
Di dalam Islam menganjur supaya hadiah sih semestinya benda mahal. Yang paling utama, ikhlas ketika kita memberi. Dan benda yang diberi ya sesuai lah dengan orangnya. Jangan beri benda sesuai dengannya. Yang kedua, mengetahui bahawa kerabat dapat mencegah seorang dari tindakan memutus hubungan dan perbuatan buruk terhadap mereka. Apabila kita tahu, ya bala kita akan respect. Ini adalah saudara kita. Kita akan secara langsung yang dapat mencegah kita daripada melakukan keburukan terhadap mereka. Karenanya, saudara sedaging dengan kita. Ya, di antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis yang ke-38 tadi. Mungkin saya rasa setakat ia saja. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.